You have entered as an attendee in listen-only mode. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Salam Jumaat. Hari terakhir trading pada hari ini. Sebelum tu kita test audio dulu. Tadi tak sempat test. Siapa yang dah login, yang ada ni, boleh dengar dan boleh nampak kita punya screen. Sekejap Saya tengok audio punya meter. Okey, cantik. Full bar. Okey, Ramzam Chun, Ken, Afendi, Ali. Mantap. Boleh Okey, hari ini merupakan hari terakhir kita trading untuk minggu ni. Dan lepas tu kita akan masuk weekend lah. Dan market tutup sekejap, broker server tutup. Dan mantap jiwa Alright. Dan kita akan berehat dulu weekend. Tapi esok kita ada kelas. Jangan lupa, pukul 10 pagi kita ada kelas dan lepas tu barulah boleh bergembira. Okey. Apa yang menarik pada hari ini, kita lihat dah hari terakhir. Sekejap kita tengok besok 29, 31 hari Isnin. Last day trading kita hari Isnin kurang cantik, tak kena weekend. Kalau kena weekend kita akan nampak pergerakan yang agak menarik lah. Maksudnya end month. Tapi kita ada 31 hari bulan, hari Isnin. USD lemah pada hari ini. Itu dapat dilihat disebabkan salah satunya komen daripada Jerome Powell pada hari semalam yang menunjukkan dia lebih kepada soft tone dan dia tak, maksudnya benda tu tak terlalu agresif dan tak terlalu tu, lebih normal neutral dan kita lihat Jerome Powell akan mengamalkan polisi untuk inflasi dia lebih tinggi daripada 2%. Itu yang salah satu benda yang diceritakan oleh Jerome Powell semalam. Dan apa yang kita nak lihat adalah pergerakan dekat chart. USD memang betul-betul lemah. Semua sekali major pair kalau kita lihat, semua sekali tapau USD. Sejak daripada malam tadi. Okey, daripada semalam lah daripada ucapan daripada Jerome Powell dan kita lihat berterusan sampai ke hari ini. Waktu Asia ada magic Ada satu berita yang mengejutkan iaitu Abenomic Shinzo Abe letak jawatan disebabkan isu kesihatan dia yang kurang memuaskan dan dia panggil seorang interim Prime Minister yang untuk menggantikan dia.
So benda ni kita lihat agak negatif, mungkin boleh dikatakan one off event. Maksudnya sekali je. Sebab kita lihat di pasaran indeks Jepun Nikkei agak jatuh hampir 2% pada hari ini disebabkan uncertainty yang berlaku di Jepun. Okey, sebab kita tak ada lagi, tak tahu siapa yang akan menggantikan jadi Perdana Menteri tetap. Sebab Shinzo Abe merupakan salah seorang Perdana Menteri yang paling lama. Cepat teka berapa tahun dia memerintah. Dia jadi pemimpin dekat Jepun. Ada siapa-siapa boleh jawab? Paling lama tau. Ikut sejarah Jepun. Ada. Afendi? 12 tahun, 22 tahun. Teka lagi, teka. Berapa tahun? 22 tahun. Macam Kuasam je 22 tahun. Berapa tahun Abang jadi PM? Ada yang boleh teka? Ikut sejarah daripada Jepun, Abe tu dia memerintah selama 8 tahun je. 8 tahun dah dikatakan lama untuk diorang. Itu rekod lah. Rekod Jepun. Maksudnya tak ada yang lebih daripada 8. Semua lebih kurang. Sekejap-sekejap tukar, sekejap-sekejap tukar, dan Abe merupakan yang paling lama sejak daripada 2012. Shinzo Abe menerajui jadi Perdana Menteri untuk Jepun. So disebabkan isu kesihatan, dia terpaksa melepaskan jawatan tu dan dia bagi kepada interim PM. So kita sekarang Jepun tak ada lagi Perdana Menteri tetap, cuma ada pemangku interim lah. Macam bola juga, manager interim. So ini dekat Jepun, dan kita lihat pasaran saham agak jatuh dan currency untuk Jepun lebih kukuh. Jom kita lihat kepada kita punya ni. Okey, dekat Jepun lebih kukuh mana dia? Ni. Jepun merupakan currency kukuh. Adakah dia trigger kepada apa kepada sentimen negatif di pasaran? Setakat ni tak ada hint yang menunjukkan disebabkan Abe, disebabkan isu dekat Jepun akan berlaku sentimen negatif di seluruh dunia. Tak ada. Setakat ni hanya nampak dekat Jepun sahaja. Dan kita lihat Jepun yen mengukuh pada hari ini. Okey, yen merupakan currency yang paling kukuh, tetapi dia tak trigger sentimen negatif di mana? Di seluruh dunia. Kalau kita lihat AUD pun kukuh, New Zealand pun kukuh pada hari ini dan diikuti dengan GBP paling lemah setakat hari ini adalah USD. Okey, USD merupakan currency yang paling lemah. Seorang dia paling lemah. Itu teruk sangat itu disebabkan salah satu faktornya announcement ataupun ucapan daripada Jerome Powell pada hari semalam. Okey, jom kita go through sekali imbas untuk currency pair utama di kita punya screener ni. Euro USD merupakan currency yang kukuh 0.81 pada hari ini. Maksudnya USD lemah dan menyebabkan euro tu naik. Okey. Itu disebabkan USD lemah So Euro USD 0.81 kenaikan, GBP USD trigger 0.91 untuk hari ini. Kukuh juga untuk GBP USD. USD JPY merupakan currency yang paling banyak pergerakan pada hari ini, iaitu lebih kurang negatif 1.21%. Okey, dan untuk sekarang USD JPY bermain di rendah ataupun low. Untuk hari ini paling low lah. Okey. Dan USD CAD negatif 0.59. Ini pun disebabkan kelemahan USD juga. USD CHF pun sama, jatuh juga 0.64%. AUD USD mengalami kenaikan 1.25%. NZD USD 1.27 dan Euro GBP. Dua-dua currency ini bersifat sama kuat, sama lemah.
So dia ke kanan saja. Dan next adalah GBP JPY, pair favorite di kalangan kita, negatif 0.33 ke bawah. Maksudnya JPY lebih kukuh berbanding dengan GBP. Okey, crude oil. Crude oil disebabkan isu taufan Laura, kita nampak ada efek kepada supply untuk buat masa sekarang ni, dan paras minyak bermain di atas 42, sekarang dekat $43 setong, dan gold 1971 mengalami kenaikan disebabkan salah satu faktor yang mendorong kenaikan gold pada hari ini adalah disebabkan disebabkan USD. Okey. LDR, apa LDR tu? Ali? Ada efek pada currency apa LDR? Long term rate. Apa LDR? Okey. Bitcoin pada hari ini ada mengalami kenaikan juga. Untuk sekarang pergerakan dia lebih kurang sama dengan gold. Okey, lebih kurang sama dengan gold untuk Bitcoin, dan kita lihat daripada satu-satu currency, New Zealand, JPY, AUD, so dia mengalami ada sedikit kenaikan. Bukan kenaikan, maksudnya merupakan currency yang paling kukuh setakat hari ini. Okey, GBP pun sebenarnya kukuh tapi tak berapa kukuh macam pair seperti siapa ni? New Zealand dan juga AUD. Alright. Ada soalan lagi? LDR Ali Apa LDR? USD, Canada, CHF, Euro. Tu kalau ikutkan dia lemah, tapi sebab semua sekali based on USD, so benda tu tak berapa nampak tau. Sebab benda ni semua sekali based dengan USD. So kita nampaklah USD paling lemah. Canada sebenarnya dia lemah juga berbanding dengan JPY kalau kita compare kan berbanding dengan New Zealand, AUD, CHF pun sama. Luminous Daily Roadmap. Lebih kurang macam ni ke? Screener lebih kurang. Tu saya tak pernah guna pula benda tu. Alright, kalau saya gunakan yang ini. Finviz punya untuk screener ni. Untuk saya lihat pergerakan daripada pagi sampai ke waktu sekarang ni, mana yang paling banyak pergerakannya. Alright? Boleh? Setakat ni tiga yang paling kukuh lah, JPY, New Zealand, AUD. Setakat ni sentimen masih lagi positif plus dengan kekuatan JPY disebabkan isu yang berlaku di Jepun, iaitu Perdana Menteri tak ada. Perdana Menteri letak jawatan, resign. Okey, dan kita lihat kepada trade idea kita pada hari ini, kita ada nampak sedikit benda-benda menarik. Jom kita buka besar sikit. Kalau kita lihat untuk mana saya punya ni. Okey, dekat saya punya akan tulis. Sekejap ni kita target 8 hilang 7950. Okey. So yang ini dan sekarang untuk GBP AUD dia masih lagi bermain di sekitar tempat ataupun level 1% kita ni So dia bermain dekat situ untuk GBP AUD, dan pada ketika ni GBP AUD ke bawah. Masih lagi dalam, kalau kita lihat kita jumpa correction pattern, tetapi kita lihat bilakah dia akan melakukan bounce. Setakat ni masih lagi pergerakan ke bawah. Okey, tapi disebabkan kita dah marking area sini, tempat tu lah kita entry, ataupun tempat sini lah tempat yang kita lihat potential untuk cari peluang buy. Okey, next adalah yang ini, GBP NZD dia dah sampai ke level
kita punya marking dan dia melakukan penurunan lagi, belum ada kenaikan dan stop loss kita berada di bawah sini. Okey, ni untuk GBP NZD masing-masing dah sampai, rasanya 4 dah sampai. Okey, yang ini pun untuk AUD CAD, disebabkan kekuatan AUD, price dia melakukan penembusan, dia tembus sampai atas ni. Kita punya stop loss kita boleh adjust sama ada di atas maximum level sini ataupun kita boleh letak di atas sini. Okey, apa yang kita buat planning awal di kawasan sini. Di kawasan sini tempat entry, di atas ni tempat kita punya stop loss. AUD CAD pun dah trigger dan next adalah ni apa ni? Okey, Euro CAD. Euro CAD kita tak boleh gerakkan pula, besar tak boleh gerakkan. Okey, ni masih lagi bermain di kawasan sinilah, belum melakukan penurunan. Tapi Euro CAD kita tak masuk dalam plan kita. Next adalah asal semua tak boleh gerak. Okey. Next adalah NZD Kanada pun dah sampai ke kawasan yang kita nak. Di sekitar kita punya box kita sini. Dan dia dah lepas kawasan sini dan kita menunggu sama ada dia hit stop loss kita ataupun tidak di atas ni, dan kita punya due date ataupun kita punya expired adalah sampai jam 3 pagi nanti. Sebelum market close, kita cari peluang untuk close position, sama ada dalam keadaan negatif ataupun dalam keadaan berjaya dia turun. Okey, untuk hari ni jom kita lihat nanti waktu US Open, adakah dia berubah ataupun macam mana. Dan yang ini apa? Kawasan yang kita makinkan dan disebabkan isu Abe tu, kita nampak dia melakukan penerjunan. Dia jatuh. Euro JPY turun, terjun. Okey. Kita plan kat sinilah, sekitar sini. Tapi Euro JPY tak termasuk dalam kita punya planning pada minggu ni. Tak masuk dalam trade idea kita pada minggu ni. Kita hanya melihat, ada orang tanya Euro JPY ke mana, ni yang kita kawasan-kawasan yang kita nak lihat. Ni satu, ni kawasan next. Okay, stop loss dia mungkin boleh letak di atas high ni, so di sekitar sini. Okay, ni untuk Euro JPY. Setakat ni kita hanya ada 4 trade idea yang betul-betul kita dah buat, kita dah plan sejak hari Isnin hari tu. 1, 2, 3 dan 4, dan semua sekali dah trigger dan duduk di kawasan negatif. Okey, kita nak lihat pada minggu ni adakah result kita negatif. Jom kita nak lihat. Nanti esok kita akan update, kita akan buat summary untuk cerita pada minggu ni. Okey, ke mana dia punya hala tuju ataupun apa kita punya hasil result kita untuk kebanyakan pair-pair trade idea kita ni. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Ada? Alright, jom kita masuk kepada next, kepada kita punya ni. Apa benda ni? Kita punya EA. Okey. EA kita yang pertama GBP AUD hanya tak berjaya close lagi dan dah floating. Kalau kita tengok maximum floating tu dah hampir $50. Okay, $50 dia pernah floating. Dan kita lihat kepada next. Yang ini apa? AUD CAD. AUD CAD dah close position, dapat $14. Okay, AUD CAD $14. Next, GBP NZD berjaya close juga $31. Alright. Lepas dia close, betul-betul ngam-ngam dia close. Dia close je, lepas tu sambung turun. Okay, maximum floating kita $33 setakat ni. Dan berjaya close $31. Dan next adalah NZD CAD. NZD CAD kita dapat second entry. Second setup, bukan second entry, second setup. Dan kita dapat profit lebih kurang $50 untuk NZD CAD. Okay. Ada 2 pair yang masih besar dia punya bilangan jumlah entry dia.
GBP AUD dan juga ada second setup untuk NZD CAD. Okey, kita nak lihat pada hari ini berjayakah dia close position kita ataupun macam mana. Okey? Boleh. So, setakat ni ini sahaja untuk kita punya trade idea dan juga run daripada EA. Kalau ada apa-apa soalan boleh type dulu dan kita akan sembangkan sebentar saja lagi. Okey, yang ini kita punya apa kata? Semalam punya entry AUD USD. Okey, dan kalau kita lihat dekat sini tempat kita letak BE dan kena break even lah. Okey, dia sentuh tempat yang kita markingkan untuk letak BE dan dia naik balik semula. Okey, senang cerita setup ni kena break even. So kita akan lihat kalau ada setup lagi pada hari ni kita akan buat lagi. Tapi dah hari terakhir hari Jumaat. Senang cerita tak payahlah setup M15 kita. Kena BE, kena break even untuk yang ini untuk AUD USD kita. Okey, next apa ada? NZD USD. NZD USD pun sama juga. Dia sikit lagi nak kena stop loss kita. Kita tak ada markingkan kat mana nak letak stop loss. Letak break even. Tapi setakat ni dia dah melakukan kenaikan. Dan divergent pun rasanya dah break. Okey, dah break. Maksudnya dia teruskan perjalanan ikut trend. Right. Dan next gold kita cari peluang untuk buy kat sini cari buy kat sini kan. So kita nampak dia melakukan kenaikan betul-betul di kawasan tempat yang kita markingkan semalam menggunakan MT4 ni. Ada yang tanya kalau MT4 ni apa ni gold ni ke mana? Saya nampak harga tuju dia lebih berat untuk ke atas sebab dia turun hanya bersifat kepada correction ataupun hanya retrace sahaja. Okey. Boleh. Tu untuk goal kita. So, kita ada beberapa setup dan beberapa trade idea yang semua sekali tengah berjalan. Kita tunggu waktu US nanti ada tak improvement daripada trade idea kita dan kita akan tutup position pada sebelum market close. Pukul 3 pagi sebelum kita tidur, pukul 2 ke, kita akan close semua sekali position. Sama ada untung ataupun rugi, kita tutup sahaja. Okey, boleh? Ada apa setakat ni? Untuk hari ni kita dekat Forex Factory kita ada inflasi punya data untuk US dan GDP untuk Kanada pada pukul 8.30 nanti. Alright. Dan sebelum kita ada sambung Jackson Hole pada hari esok. Alright. Hari kedua. So dia start daripada semalam, hari ini dan juga esok. So kita lihat apakah impact dia kepada ekonomi ataupun view kepada kerangka masa ekonomi setiap negara masing-masing. Okey, ni pada pukul 8.30 nanti kita akan lihat benda ni dan ada PMI untuk USD. Tapi Chicago punya PMI saja, bukannya ISM ataupun tu. Okey. Minggu depan ada apa? Minggu depan kita akan sambung minggu depan dan hari Sabtu esok kalau boleh weekend ni jangan ada open position. Maksudnya kalau boleh simpan semua sekali position dan kita tunggu untuk minggu depan kena game pula. Alright. Dan topik kita pada hari ini adalah mengenai dengan chart construction. Ada apa-apa soalan setakat ni? Ada apa-apa soalan? Boleh type dulu. Ali, Ramzam, Afendi, Kian. Tak ramai ke? Hari Jumaat kurang. Ada beberapa orang ke? Hari ni semua orang dah nak start bercuti kot. Dah tak menarik lah. Tengok bola bila start? Bola bila start ada Alright, ada bola ke? Faham JDT? Oi, harus. Ada, okey. Nanti
melayan pukul 9 ni. Bagus, habis kita punya webinar, kita layan. Ayuh sokong JDT. Apa fokus tuan? JDT 5, ikut teori lah 5. Mentang-mentang tak ramai, kita bergembira je. 5-1 lah bagi Achan. Kalau clean sheet macam power sangat. Okey. Jom kita masuk kita punya topik pada hari ini. Selalunya JDT menang, power kan? Chart construction. Apa yang terbayang dalam kepala otak kita tentang chart? Apa chart yang selalu digunakan? Ada yang chart pelik-pelik. Ada yang gunakan selain daripada candlestick? Ada? Candlestick. Okey jom kita masuk pada kita punya ni. Untuk chart standard yang ada dalam MT4 kita ada 3. Carta garis, line chart, bar chart dan juga candlestick. Itu adalah yang standard. Okay, yang selalu kita jumpa dalam MT4. Kalau nak advance sikit, gunakan dekat investing ataupun trading view, kita ada banyak lagi. So boleh pilih mana yang kita selesa kita pakai. Tak jadi masalah, semua kita boleh pakai. Boleh? Antara line chart, bar chart, candlestick. Alright, jom kita masuk pada satu-satu. Ini adalah line chart yang sebelah kiri sekali. Yang ke tengah tu bar chart dan yang standard cikgu kita ajar menggunakan candlestick. Dekat chart ni, apa yang kita nak lihat? Apa yang kita nak lihat adalah price action. Itu adalah core kepada technical analysis. Dalam kita membuat technical analysis, benda-benda ni lah yang kita nak lihat. Sebab dia lah memberi info, maklumat kepada kita. Sebagai contoh, kalau kita buka kita punya trade idea ni, okay, kita nampak benda ni breakout dengan gembira tau. Asal kita tak ada, saya punya ni hilang. Okey. Okey. Sekarang kita nampak ini adalah satu kawasan support. Dan kita nampak pergerakan harga untuk GBP NZD sekarang ni dengan bergembira dia turun. Tengok ni. Dia turun solid dia turun. Okey. Apa yang kita boleh simpulkan adalah GBP NZD tengah sedap turun sekarang. Tak ada signal, tak ada price action yang menunjukkan dia nak naik berdasarkan daripada dua candlestick yang kita lihat ni. Daripada dua candlestick, dua price yang kita nampak ni, tak ada hint lagi dia nak melakukan apa-apa reversal. Okey. Melainkan kita tunggu pada next. Kita tengok ada next support ke? Ada. Tadi kawasan ni. Okay, tu next support kita. Tu tengah tu. Dekat sini. Ni next support kita. Okay. Dan sekarang support yang terdekat adalah di sekitar sini yang dah boleh dikategorikan break. Dia dah tembus ke bawah. Dan kita lihat next support kita di sini. Okey, adakah dia berjaya naik ataupun tidak. Tapi berdasarkan daripada apa yang kita tarik, kita cari peluang entry di sini. Okey, sebab kalau kita lihat entry di sini di sebelum ni, kita dah ada nampak ada rejection. So kita mungkin dah ada entry di sini. Tapi berdasarkan daripada pergerakan semasa, kita takut kalau siapa-siapa nak entry buy sekarang. Okey, takut. Kalau siapa nak buy sekarang ni, kita takut. Okey, disebabkan pergerakan ni lah. Yang kuat sangat. AUD, New Zealand semua kuat. Apa yang saya boleh jangkakan kemungkinan Isnin lah. Kalau nak melakukan kenaikan mungkin Isnin. Sebab Isnin adalah 31 hari bulan. Betul-betul end month flow. Tapi setakat ni, untuk setakat minggu ni, tak ada pergerakan
flow yang orang kata apa yang naik turun ataupun apa yang turun dia naik. Belum ada lagi. Profit taking belum kita nampak ada pergerakan yang jelas. So benda tu tak ada. Dan kita punya bonus pada pukul 11.30 malam ni. Pada pukul, bukan 11, 10.30. 10.30 malam ni kita nak lihat. 10.30 sampai pukul 12 malam kita nak lihat pada waktu tu ada tak berlaku profit taking, benda apa yang turun pasti naik, apa yang naik pasti turun, kita tengok pada waktu tu. Sebab itu waktu London close. Okey? Waktu terakhir trading untuk hari Jumaat hari ni. So itu adalah waktu-waktu yang paling apa kata paling insurans lah. Insurans habis lah waktu tu Kalau nak berlaku reversal, itulah time-time yang perlu kita lihat. Setakat ni kita dalam keadaan negatif. Kebanyakan trade idea kita dalam keadaan negatif. Okey? Jom kita masuk slide balik. Dan ini candlestick ni bacat. Jom kita teruskan. Untuk line chart ini adalah bentuk dia. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Dan ini membentuk kepada resistance. Yang ini membentuk kepada support. Okey, apa kebaikan menggunakan line chart? Dia mudah, terlalu ringkas, tidak menunjukkan harga buka tinggi dan juga low rendah. Dia hanya close price sahaja yang dilihatkan, ditunjuk. Okey, yang ini bacat dia lebih kepada experience dalam membuat analisis menggunakan bacat. Dia ada tick sebelah kiri dan tick sebelah kanan. Tick sebelah kiri mewakili open price, tick sebelah kanan mewakili close price. Okey, high low sama juga macam candlestick. Okey, ini bentuk bacat. Okey, untuk bacat digunakan secara meluas dalam analisis teknikal menunjukkan semua elemen yang penting dalam kita membuat analisis menggunakan price. Puncak dan dasar ditunjukkan dengan jelas. Maklumat tambahan mungkin mengganggu. Pengalaman diperlukan untuk mentafsir chart tersebut. Untuk bacat kita perlukan sedikit pengalaman, experience. Sebab dia tak sama. Sebab kita kebanyakan mula dengan candlestick. Apabila kita nak menggunakan bacat, kita perlukan experience sedikit. Okey? Next adalah candlestick. Ni bentuk candlestick Dia chart daripada Jepun yang diasalkan oleh Jepun, versi Jepun menggunakan harga buka dan tutup dan lukis lilin. Dia lukis badan tu dekat dia punya tu lah. Itu mewakili kepada harga naik ataupun turun. Okey? Ada juga high dan low. Dan juga ada dia punya body mewakili high low. Price turun ke ataupun naik. Ni untuk candlestick menaik, menurun. Ni bentuk candlestick. Okey. Dia simple dan selalu kita gunakan benda lah ni dalam membuat technical analysis. Jaranglah orang start trading tak melihat kepada candlestick. Kebanyakan daripada kita confirm lah start trading mesti akan lihat kepada candlestick. Okey. Carta candlestick telah menjadi satu kaedah yang popular. Sejak daripada dulu lagi, kalau contohnya macam saya start trading daripada tahun 2012. Daripada 2012, orang yang perkenalkan saya pun cakap, try trade guna candlestick. Tengok kat Google pun semua tunjukkan candlestick. Dan type, tengok ada macam-macam pattern candlestick yang perlu kita hafal. Okey? Menunjuk semua elemen harga penting dan memberikan gambaran ataupun visual untuk satu price action. Digunakan sebagai tanda untuk buy ataupun sell. Maklumat tambahan yang ditunjukkan mungkin berlaku, mungkin mengganggu. Okey, apa yang dimaksudkan maklumat tambahan? Ada siapa-siapa yang nak share? Apa dimaksudkan dengan maklumat tambahan? Mat, ada. Kenapa, apa yang dimaksudkan maklumat tambahan mungkin mengganggu kita punya analisis? Noise dalam pasaran, shadow. Okey, betul. Noise dalam pasaran itulah yang menyebabkan
mungkin kita punya technical ataupun kita nak membuat analisis tu kurang tepat, bukan kurang tepat lah, akan mengganggu lah sebab terlalu banyak noise. Lagi-lagi kalau kita di lower time frame, banyak sangat shadow atas bawah, shadow panjang-panjang. So benda tu mungkin akan mengganggu kita membuat plan ataupun membuat technical analysis kita. Okay? Tu dia. Terlalu taksub dengan candlestick pattern. Betul juga. Apa ni Amir? Amir, berapa tahun Amir start belajar forex? Ataupun pernah belajar instrumen lain ke, saham ke apa ke? CPO ke? CPO, okey. Boleh apa tadi dia punya tu? Pattern. Macam ni. Kita memang akan taksub dengan pattern. Macam saya dulu pun hafal tau. Candlestick. Apa ni kata? Black Crow lah, Three White Soldier, Morning Star, Evening Star. Apa-apa jenis pattern semua saya hafal. Sebab apa? Sebab itu je info yang dulu saya dikenalkan dengan cara nak buat technical analysis, hafal benda tu. So kita akan terlalu taksub. Jumpa dia pattern Morobozu ataupun bullish engulfing, kita akan belajar ni, kita akan trade. So benda tu sebenarnya kita perlu tahu, kena ada ilmu tambahan. Maksudnya waktu bila kita nak tengok benda-benda ni? Waktu bila kita nak lihat bullish engulfing ataupun Morobozu macam ni kita lihat dekat sini ada satu dark cloud, yang ini kita nampak ada bearish engulfing. Benda-benda tu yang akan mempengaruhi kita membuat technical analysis. Tetapi contoh macam ni price dah reject, kita jumpa ada pin bar, ada doji kat kawasan ni. Ini dah confirm nak akan naik. Buy, dah confirm buy. Tapi kita tengok next candle, boom, solid, 2 batang, Morobozu candle. Dan itu adakah kita akan membuat decision untuk cut position kita yang lama? Sebab kita nampak ini solid ni, strong Morobozu candle ke bawah. Yang ini pun masih lagi dalam keadaan momentum ke bawah. Adakah kita akan ditutup position kita dalam keadaan yang negatif? Kalau berdasarkan daripada info ataupun knowledge pasal price action, kita kena lihat kepada latest info yang ada dekat chart. Macam ni kita nampak ada candle doji apa benda semua, kita dah buy. Tapi sekarang yang paling latest kita jumpa Morobozu, dia break out daripada tempat yang kita nak. Dia break out ke bawah. Yang ini pun belum close. Kita belum ada confirmation. Kalau contohnya pada pukul 9 ni close juga dalam keadaan Morobozu, candle yang solid macam ni, mungkin kita boleh scale out, kurangkan position, close separuh position. Itu antara teknik-teknik pengurusan. Sebab kalau kita belajar price action, kita mesti ataupun wajib ambil the latest info yang ada dekat pasaran. Kalau sekarang kita nampak dekat kawasan support dan kita tunggulah, kalau price breakout ke bawah, inilah info yang latest, terbaru yang perlu kita hadamkan dan kita lihat. Ni solid betul ni. Jom kita lihat GBP AUD kita ni. Maximum floating kita $54. Adakah ini sejarah untuk rekod webinar kita ada loss? Kita belum ada loss lagi tu dah masuk lagi satu position. 7 dah masuk dah. $60 paling tinggi kita punya floating. 62. Ini adalah kita punya satu pair yang kita masukkan $100. Kita nak lihat dia punya result. Adakah dia berjaya buat comeback ataupun kita dapat rugi pertama untuk sejak daripada bulan 7. Rugi pertama. Kita belum ada rugi pertama Maksudnya satu pair burst. Setakat ni dua pair dah bagus. Yang ni tak ada, cantik.
Yang ini kita NZBCAT dia ke bawah. Yang ni jauh lagi perjalanan. Nah, kita nak lihat yang ini. Adakah dia berjaya rugi $100? Kita sama-sama saksikan pada hari esok. Apakah jawapan yang dia bagi. Okey, dia nak naik sampai mana je? Dia naik sampai sini je, dia akan close semua sekali position. Sampai sini. Sampai sini je. Dalam 30 pip naik, dia akan close semua sekali position. So, sikit je naik. Okey? Tu kita tunggu, kita tengok pada hari esok macam mana hasilnya. Bukan esok, malam ni. Alright. Kuatlah emosi. Ini kan kita tengah test. Maksudnya kita mana? Ni. Yang ni kan kita test dia punya performance kat sini. Mana? Ni. Akan kita rekodkan. Yang ni kita rekodkan apa hasil dia kan. Sekarang minggu keempat. Kita ada 4 pair yang tengah running. Lepas tu kita lihatlah. Setakat ni kita hanya ada mana? Result kita 20.21. Kalau contohnya minggu ni ada satu rugi $100. So kita rekodkan rugi negatif 100. Okey? Buat benda-benda magic. Selagi kita ada data, kita fokus pada data. Tengok kepada kita punya sistem yang ini. Berdasarkan daripada kita punya sistem Renko ni, result dia adalah yang ini. Minggu ni 4 position tengah running. Lihat, kalau contohnya pada malam sekarang dia gagal buat comeback, kita akan ada negatif. Dah lama kita tak negatif ada negatif. Sekejap, tengok balik. Last kita negatif bulan April lagi tu masa PKP. Ni last kita negatif. Lama ni dah tak close dengan negatif. 4 bulan. 4 bulan dah. 4 bulan kita tak close dengan negatif 4 bulan kita tak close dengan negatif, dan contohnya pada minggu ni kalau kita berjaya close dengan negatif, kita dah break 4 bulan punya rekod. Lama tu, 4 bulan. 4 bulan tak ada negatif. Selagi kita ada sistem, selagi kita ada data, kita fokus kepada sistem dan data kita. Kita perlukan numbers. Dalam apa yang kita buat, kita mesti ada statistik. Boleh, Mei? Perlu ada statistik. Ada statistik apa game pun kita tak kisah. Tak takut. Sebab kita ada numbers kita. Kita tahu mungkin minggu ni rugi, next week kita boleh buat comeback. Kita boleh tu. Kita hanya bermain dengan numbers dan kita hanya bermain dengan duit yang kita uruskan. Itu sahaja. Okey, jom kita lihat apa perbezaan bar chart dengan candlestick. Bar chart contoh tengok harga close dia. Close ni kat atas, close ni kat bawah. So dia color merah. Tengok close dia dekat mana? Atas. Yang ini close dekat atas juga. Tapi sebab perbezaan kita tak tengok macam bar. Bar kita tengok close ni dengan close ni. Yang ini kita hanya lihat open price dengan close price. So open di bawah, close dekat atas, bull candle, settle. Kalau macam ni pula, walaupun dia duduk atas, kita comparekan close ini dengan close sebelum. Close masih ke atas, so dia color hijau. Yang ini open dekat atas, close dekat bawah, so kita color merah. Next adalah chart-chart yang tak ada dalam MT4. Heiken Ashi, Equivolume, Point and Figure, Carta Renko chart. Okey, Heiken Ashi adalah pergerakan purata yang kita boleh lihat untuk menghilangkan noise dalam pasaran. Jom kita lihat bentuk dia. Dia hanya menggunakan open high low matematik lah. Lepas tu kita buat dia punya tu kejap saya tunjukkan kat sini. Okey, yang ini candlestick. Okey, kita pilih Heiken Ashi. Heiken Ashi, yang ini Heiken Ashi. Sebenarnya Heiken Ashi kita boleh adjust tak payah ada wick. Tekan yang ini, kita buang wick. Alright. So kita nampak bentuk-bentuk dia macam ni. Okey, dia lebih jelas untuk menghilangkan noise dalam pasaran. Maksudnya bila ada confirmation price naik ataupun turun, barulah color tu terbentuk merah ataupun hijau. Baru nampak pergerakan dia. Okey, untuk sekarang.
Dia berdasarkan daripada pergerakan purata harga. Okey, tadi ada buat kira-kira dia kan. Nanti kita tengok dekat chart ni. Ada kira-kira dia. Ni. Okey. Nak dapat high Eiken Ashi open, Eiken Ashi close, high, low. Okey, ni dia punya matematik dia. So, dia dapatlah bentuk macam ni. Kalau menurun, kita akan lihat bentuk macam ni. Okey? Boleh tak kita menggunakan Heiken Ashi untuk membuat ataupun melihat price action? Boleh, tak ada masalah. Boleh saja. Kalau kita nak lihat guna Heiken Ashi, kalau cakap guna Renko lambat sangat kan, boleh kita guna Heiken Ashi. Okay, mungkin next update, next price action kita boleh gunakan untuk Heiken Ashi. Nampak dia kali hijau, baru kita check buy. Nampak dia color merah, baru kita cari peluang untuk sell. Nanti kita boleh improve untuk filter. Tapi setakat ni tengok dulu macam mana. Setakat ni kita menggunakan limit order saja. Kita tak tengok pada candlestick kan. Mungkin paling kita boleh menggunakan Heiken Ashi. Tak ada wick, tak ada benda, kita tengok. Kalau dia menunjukkan untuk naik, baru kita masuk untuk buy. Okey, nanti untuk Heiken Ashi, ni candlestick. Heiken Ashi lebih kurang macam ni bentuk. Macam tadilah yang saya tunjuk. Ada naik, dia menunjukkan yang hijau tadi, yang turun dia menunjukkan merah. Okey, equivolume. Tutup ni, tutup dan tutup sebelum, dan ini adalah volume. Dia melihat kepada perkenaikan volume di dalam satu bar tu, dalam satu candle tu. Okey, kalau kita lihat dia breakout daripada satu-satu kawasan, tengok contoh. Contoh macam ni. Ini kita nampak ada satu resistance, price melakukan breakout dan dengan volume yang lebih tinggi. So, kita consider ini breakout betul. Dengan volume yang tinggi, kemungkinan ini adalah solid breakout. Breakout yang betul-betul, dia bukan acah-acah breakout. Itu adalah breakout yang betul. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Untuk equivolume? Kotak yang lebar menunjukkan pertambahan volume ketika breakout dan berfungsi sebagai pengesahan lanjut. Okay, next adalah point and figure. Ini main pangkah bulat. Harga menaik pangkah, harga menurun bulat. Ini bentuk dia. Menurun merah bulat, menaik pangkah hijau. Menurun, menaik, menurun, menaik, menurun. Okey. Ini adalah penggunaan point and figure. Okey, apa bestnya cerita point and figure ni? Point and figure adalah salah satu chart yang hanya pentingkan kepada harga tanpa mementingkan, tanpa memasukkan faktor masa. Faham Dia hanya melihat kepada faktor pergerakan harga. Dia tak masukkan kepada melihat harga. Melihat masa. Dia tak ada masa. Dia hanya kepada harga. Harga contoh satu bulat ni 10 pip, 10 pip dia turun 10 pip jadi bulat ni. Turun 10 pip jadi bulat ni. Turun 10 pip jadi bulat ni. Dan harga naik naik 20 pip, naik 10 pip pangkah sini, naik 10 pip pangkah sini. Okey? Itu dia. Pangkah dan bulat berdasarkan kepada pergerakan harga. Kalau kita nak lukis trend line pun kita boleh menggunakan ni. Dia pure kepada price. Tu panggil price action chart. Yang ini adalah pure price action chart. Betul-betul price action chart, tak ada faktor masa. Kalau dekat time frame, bar chart, line chart, semua sekali ada faktor masa. Okay, next adalah Renko. Renko bentuk dia macam ni. Ada box-box ni. Okay, yang best dia pun salah satu. Okay, selain daripada point and figure, Renko chart pun juga adalah pure price action chart. Tak memasukkan faktor masa dalam buat charting tu. Dalam charting tu tak ada faktor masa. Hanya kepada harga semata-mata. Okey, inilah sistem yang kita gunakan sebab saya gunakan Renko chart, saya betul-betul sharekan untuk yang ini. Dia betul-betul kepada contoh kita lukis support resistance, kita boleh menggunakan Renko chart macam saya buat yang untuk webinar kita. Okey, boleh? Trend sokongan support dapat dilihat dengan jelas macam ni lah. Contoh support, resistance, semua kali kita boleh lihat. Macam selalu kita buat dalam kita punya trade idea, menggunakan support resistance, menggunakan Renko simple.
Okey. Sama ada kita nak lukis trend line ke, nak lukis support resistance ke, tu bebas lah. Ini yang paling mudah. Ni macam yang kita buat dekat sini lah. Yang line-line ni kan. Kita makinkan dekat ringko kan. Ni. Dekat ringko ni kita makin-makinkan. So inilah kita punya bar ataupun kita punya technical analysis. Support resistance apa benda semua sekali kita boleh ambil kat sini. Okey, ringko break dia tu. Satu break tu nilai dia berapa pip. Satu break tu nilai berapa pip. Itu semua sekali kita boleh pakai. Boleh? Inilah benda dia. Alright. So yang inilah kita dapat dan kita nampak apalah hasil kita ni. Kita tunggulah, tengoklah ada tak benda-benda menarik yang berlaku pada Open US dan juga London Close nanti. Pada pukul 10.30 sehingga pukul 12 malam, kita nak lihat ada tak berlaku reversal pada waktu tu. Paling tak pun apa yang saya jangkakan hari Isnin nanti. Mesti akan ada. Tak hari ini, hari Isnin. Okey, dua waktu tu adalah insurans untuk end month flow. Okey, ada apa-apa soalan lagi setakat ni? Ada apa-apa soalan? Tengok EA lagi, seronok tengok floating. Wah, korang jahat. Ni 59. 57. Tunggulah. Tunggu dia naik. Kalau dia berjaya naik, kita akan nampaklah sama ada kita akan rugi $100 ataupun dia berjaya close position. Okey? Ni yang kita tunggu. Petang, pukul ni malam ni. Start 9 sampai pukul 10 ni. 9 sampai 9.30. Lepas tu 10.30 sampai pukul 12. Dua waktu tu korang boleh fokus. Kemungkinan kalau betul-betul ada berlaku reversal, itulah timing yang paling cantik. Suruh dia tengok account sendiri floating lagi shock. Tak, ini memang kita tengok kita punya tuan performance. Kalau contohnya dia rugi, kita tengok okey dia rugi. So kita tengok selagi benda tu kalau contohnya macam mana? Empat akaun kita, empat yang kita run ni, empat ni semua sekali rugi. Maksud kita adalah kita punya kerugian sejak 2 bulan lepas, kita punya profit semua sekali habis. Okey? So kita kena take note kat situ. Mungkin akan efek dekat kita punya performance nanti. Boleh? Kita akan rugi 1R. Ada apa-apa soalan setakat ni? Tak ada. Ni. Ni saya seronok juga tengok ni. Ke mana dia pergi? Okey. Daripada atas sampai ke bawah, berapa jarak dia? Dekat 200 pip juga, 190. Ada sell sikit kat sini. Ada berapa position sell? 3 kat tengah ni. Sebab ada signal sell yang keluar. Okey. Tak ada So, bagus. Boleh habis awal. Boleh check in stadium. Tak tahulah ada siaran langsung tak? Kita tengok nanti kat Facebook ada tak. Okey. Sekian saja Zuli punya webinar. Tak ada pada hari ini. Micro ke? Micro kat sini. GBP AUD micro. Alright. Micro account. Sebab kalau dekat standard, kita tak ada pilihan. Maksudnya ini kita boleh start daripada 0.11. So daripada kecil, kita banyak pilihan. Alright. 0.11 so lebih kecil lah. Kita boleh start. Wah, dah rekod negatif 76. Rekod maksimum tu. Rasanya kita mengalami kerugian ni. Kalau dia turun lagi. Dia turun lagi, kita akan mengalami kerugian lah untuk akaun ni. Live di YouTube. Okey Amir. Micro account. Okey Effendi.
Ramzam, terima kasih Ramzam. Okey Ken, terima kasih. Afendi, terima kasih. Kita jumpa esok. Kita lihat macam mana hasil dia. Adakah kita rugi $100 untuk satu akaun ni? Okey, William, terima kasih William. Amir, terima kasih. Dan semua sekali, selamat hari Jumaat, selamat malam, selamat berhujung minggu dan kita berjumpa esok bagi siapa yang free. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okay Ken, Ramzam. Bye-bye. Amin.